Okey, sebelum ni aku pernah buat video mengenai iPhone SE 2020 ataupun iPhone yang digelar sebagai iPhone 9 sebelum ni, tapi akhirnya dilancarkan dengan nama iPhone SE second generation. Dan video rumors tu akhirnya menjadi kenyataan dan korang boleh tengok aku punya ulasan mengenai iPhone SE 2020 dalam video aku sebelum ni. Dalam video kali ni aku nak teruskan sambung mengenai iPhone 12 series yang akan dilancarkan mungkin pada bulan September tahun ni. Aku boleh katakan yang kita just move on je lah dengan iPhone SE 2020 dan aku nak fokus on iPhone 12 series dalam video kali ni. Banyak gila rumours yang tengah bermain dekat website, daripada Twitter, Instagram dan sebagainya mengenai iPhone 12 series. So rumours pertama ada mengatakan bahawa rekaan pada iPhone 12 series kali ni akan menjadi rekaan yang agak barulah untuk iPhone. Tak adalah baru sangat actually. Pada iPhone 5, 5S pun dah gunakan rekaan ni, which is rekaan berkotak seakan-akan iPad Pro 2020. Sebelum ni mungkin korang pernah dengar yang iPhone 12 series kali ni mungkin akan menyokong Apple Pencil. Malangnya menurut John Prosser, dia mengatakan bahawa iPhone 12 series kali ni tak akan menyokong Apple Pencil. Selain itu, untuk saiz iPhone 12 series kali ni akan mempunyai saiz yang sedikit besar berbanding dengan iPhone 11 Pro Max, memandangkan ada rumours mengatakan bahawa bezel yang digunakan pada iPhone 12 series kali ni akan lebih nipis berbanding dengan iPhone 11 Pro Max. Menariknya lagi, untuk iPhone 12 Pro kali ini akan menggunakan quad kamera dengan penambahan satu lagi sensor, iaitu LiDAR sensor yang macam digunakan pada iPad Pro 2020. Dan aku boleh jangkakan bahawa sensor kamera pada iPhone 12 Pro kali ini mungkin akan mengekalkan 12 megapixel ataupun paling-paling pun aku rasa dalam 48 megapixel. Aku tak rasa Apple akan jump to 64 megapixel untuk kamera utama dia. Tapi naluri aku kuat mengatakan bahawa Apple akan stick to 12 megapixel punya sensor kamera, tapi dia improvise in terms of quality gambar, dia akan improvise in terms of night mode, ultra wide dan sebagainya lah. Dan ya, ada penambahan LiDAR sensor. Bagi aku tak ada keperluan sangat, tapi bagi orang kat luar sana mungkin ada keperluan lah. Aku tak sure kalau korang memerlukan LiDAR sensor pada sesebuah iPhone. Even bila tengok rumours yang dikeluarkan, dia punya rekaan kamera kali ni untuk iPhone 12 Pro sedikit besar berbanding dengan iPhone 11 Pro punya rekaan kamera lah. So kat situ aku nampak yang macam agak weird sikit lah in terms of rekaan kamera iPhone 12 Pro kali ni. But then sekarang ni hanya sekadar rumours saja kan, so kita tak boleh ambil bulat-bulat apa yang dikeluarkan oleh pakar-pakar rumours ni semua. So kita just nantikan macam final design untuk iPhone 12 Pro pada bulan September nanti. Rumours yang terakhir untuk iPhone 12 series kali ni adalah mengikut laporan daripada John Prosser. Dia mengatakan bahawa Apple akan menggunakan juga skrin berbentuk notch pada iPhone 12 series kali ni, tapi dia lebih kecil berbanding dengan iPhone 11 Pro. Bila aku tengok gambar dikongsikan oleh John Prosser tu, aku boleh katakan yang ada punya rekaan notch tu sama, cuma saiz dia lebih kecil sikit lah, dia tak lebar sangat kan. Dan dia punya kedudukan front facing speaker tu dah dialihkan ke bahagian bingkai atas sedikit. Bahagian bawah tu hanya sensor-sensor sahaja. So kita boleh nampak front facing camera ada di situ, ambient light dan sebagainya, sensor ada dekat bahagian notch tu. Kalau kita nak tengok credibility ataupun sejarah ketepatan maklumat yang dikeluarkan oleh John Prosser ni, boleh dikatakan kebanyakannya boleh diambil lah kan. Sebab kebanyakan maklumat yang ditiriskan oleh John Prosser mengenai iPhone SE 2020 boleh dikatakan kebanyakannya adalah tepat mengenai rekaan dia, tarikh dilancarkan, harga dan sebagainya lah untuk iPhone SE 2020. So that's why aku boleh ambil apa yang dikongsikan oleh John Prosser mengenai iPhone 12 series kali ni. Dan sebab kenapa Apple masih mengekalkan notch tapi saiz yang lebih kecil, so itu adalah persoalan yang paling utama untuk semua orang. Aku ada buat kajian sikit dan aku ada buat survey sikit kenapa Apple masih mengekalkan notch pada tahun 2020 untuk iPhone 12 series kali ni. Sebab yang pertama adalah korang kena faham rekaan iPhone ni. So daripada 2014 iPhone 6, 2015 iPhone CS, 2016 iPhone 7, 2017 iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. So 4 tahun ni Apple masih mengekalkan rekaan skrin yang sama, rekaan body yang sama untuk iPhone 6 sampai iPhone 8. So korang boleh nampak kat sini yang kekerapan design untuk iPhone tu boleh bertahan dalam masa 4 tahun. Even iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 dan iPhone 5S mempunyai rekaan yang hampir-hampir sama untuk 4 tahun, dan iPhone 6 sampai iPhone 8 mempunyai rekaan yang sama juga dalam masa 4 tahun. So iPhone 10 boleh dikatakan sebagai rekaan yang baru jugalah untuk iPhone pada tahun 2017. Seterusnya iPhone XS dan XS Max pada tahun 2018, dan yang paling terbaru adalah pada tahun 2019 untuk iPhone 11 Pro dan Pro Max. So in terms of rekaan skrin memang 100% sama je rekaan skrin dia selama 3 tahun, tapi in terms of design badan dia
agak berbeza sedikit lah untuk iPhone 11 Pro Max dan iPhone 11 Pro, which is dia mempunyai rekaan kamera yang berlainan, and then logo dia ditengahkan sikit dan warna baru, even dia punya texture belakang pun baru untuk iPhone 11 Pro. So itu baru 3 tahun, tapi untuk tahun 2020, which is pada iPhone 12 series, laporan mengatakan bahawa Apple akan mengekalkan juga screen notch. So aku memang tak terkejut langsung yang Apple akan mengekalkan screen notch untuk iPhone 12 series kali ini, sebab kita tahu kekerapan design yang sama dalam masa 4 tahun macam tu. So kat situ kita nampak yang Apple masih nak buat perubahan sedikit in terms of design screen, tapi dia lebih kecil berbanding dengan iPhone 11 Pro. Even ada maklumat yang dikeluarkan oleh Rumors juga mengatakan bahawa bezel pada iPhone 12 kali ini akan lebih nipis berbanding dengan iPhone 11 Pro lah. Sebab seterusnya aku nampak adalah Apple masih nak mengekalkan fungsi Face ID pada iPhone diorang, dan aku boleh jangkakan yang Face ID pada iPhone 12 kali ini akan lebih improve gila berbanding dengan iPhone 11 Pro Max yang ada sekarang ni. Ada juga rumor sebelum ni mengenai Apple akan menggunakan in-display camera selfie pada iPhone terbaru diorang, dan aku boleh katakan teknologi tu belum matang lagi lah kalau diorang nak gunakan sekarang ni, sebab kita tengok yang Xiaomi walaupun dia dah teaser sebelum ni ataupun Oppo dah teaser teknologi kamera di bawah skrin, tapi diorang tak keluarkan pada pasaran sebab diorang tahu teknologi tu tak matang lagi dan kualiti kamera tu tak dapat capai dengan kehendak pasaran sekarang ni. Itu apa yang aku nampak dengan teknologi kamera di bawah skrin. Mungkin sekitar 2021 kita akan nampak teknologi di bawah skrin yang agak matang sedikit lah, dia punya function and then dia punya hasil tu, sebab kita tak nak teknologi separuh masak dikeluarkan pada pengguna untuk dijadikan tikus makmal kan. Aku boleh katakan yang Apple ni masih dengan dunia diorang sendiri, masih play their own games. So diorang tak memandang, tak fokus kepada kompetitor Android, tapi diorang fokus on diorang punya produk, diorang fokus on user experience, diorang fokus on performance, dan diorang fokus pada iOS diorang. So itu apa yang aku nampak dengan Apple sekarang ni, based on point of view aku lah. Korang tengok je lah iPhone SE macam ni, dikeluarkan dengan chipset A13 Bionic, masih mengekalkan Touch ID, masih menggunakan skrin LCD bersaiz 4.3 inci dengan rekaan seperti iPhone 8. So kita pun dah tahu yang Apple macam ni, kalau kita nak expect untuk iPhone 12 kali ni mempunyai rekaan yang baru, aku rasa tidak. Tapi kalau kita nak jangkakan yang iPhone 12 kali ini mempunyai teknologi yang lebih bagus ataupun improvise berbanding dengan iPhone 11 Pro, yes, mungkin kita boleh expect bahagian itulah. Apa yang aku faham dengan Apple untuk iPhone ni, diorang nak yang pengguna nampak iPhone sebagai phone yang eksklusif, dan diorang nak menampakkan iPhone ni sebagai iPhone. Diorang tak nak menampakkan iPhone ni sebagai Android. Sebab aku rasa kalau Apple menggunakan punch hole display ataupun pop-up selfie camera, aku rasa iPhone akan nampak macam Android. Sebab boleh dikatakan rekaan screen notch pada iPhone sekarang ni telah difamouskan oleh Apple sendiri pada iPhone X 2017, dan kebanyakan phone masa tu nak mengeluarkan rekaan skrin seperti iPhone X masa tu. Walaupun iPhone X masa tu bukan phone pertama dengan screen notch, dan kita tahu yang masa tu Essential Phone adalah antara phone yang terawal yang menggunakan screen notch. Boleh dikatakan screen notch pada iPhone adalah trendsetter pada tahun 2017 in terms of rekaan skrin. Bagi aku itu adalah identiti yang ada pada sesebuah iPhone sehingga sekarang ni. So kalau kita nak tahu ia adalah iPhone, kita tengok pada screen notch dia ataupun kita tengok pada dia punya kamera boba. So itu adalah identiti iPhone yang kita tak boleh nak move on. Kalau kita tengok aja kita tahu itu iPhone. Kalau kita tengok aja kita tahu yang itu adalah Android. So itu adalah perbezaan yang paling ketara yang aku nampak Apple cuba nak letakkan pada iPhone orang, instead of focus on rekaan macam apa yang digunakan pada Android. Korang ingat saya saja ke Apple nak recycle rekaan iPhone 8 pada iPhone SE 2020? Aku rasa ada purpose dia kenapa Apple mengekalkan rekaan iPhone 8 pada iPhone SE 2020. Persoalan lain lagi yang bermain di fikiran aku sekarang ni, kenapa Apple masih tak menggunakan in-display fingerprint pada iPhone terbaru diorang. Dan ya, kalau kita nak tengok pada phone Google sekarang ni pun, dia masih tidak menggunakan in-display fingerprint pada Google Pixel 4 diorang, tapi diorang menggunakan fungsi macam Face ID yang ada pada iPhone, iaitu fungsi Face Unlock dengan pelbagai lagi sensor yang ada pada Google Pixel 4 dengan ketebalan dahi yang sangat-sangat tebal. So kat situ aku pun macam tertanya-tanya kenapa diorang tak menggunakan, dan aku nampak yang kat sini diorang nak membezakan bahawa eksklusiviti diorang tu berbanding dengan phone-phone Android yang berlambak dekat pasaran sekarang ni. So itu adalah apa yang aku nampak lah dengan apa yang diorang cuba nak lakukan pada phone-phone diorang. Aku boleh katakan juga yang teknologi tu agak ketinggalan, tapi aku nampak yang di sebalik apa yang dilakukan oleh Apple dengan Google ni, diorang nak membezakan eksklusiviti antara phone diorang dengan phone-phone Android yang berlambak dekat pasaran sekarang ni. So kalau diorang buat sama je macam phone Android yang ada dekat pasaran sekarang ni, aku rasa eksklusiviti tu tak ada untuk iPhone ataupun Google Pixel. Konklusinya apa yang aku nampak dengan Apple ni, diorang akan keep recycle design diorang. Diorang akan cuba improvise sedikit demi sedikit walaupun design tu diambil daripada jenama lain, dan diorang akan gunakan pada jenama diorang, pada iPhone diorang, dan diorang akan improvise sedikit ataupun akan tukar sedikit mengikut diorang punya cita rasa
dan akan mendapatkan dia lebih eksklusif pada iPhone. Seterusnya aku nampak yang Apple betul-betul memfokuskan pada user experience untuk iOS diorang memang sangat-sangat smooth dari segi gesture dan sebagainya. Dari segi performance untuk chipset A13 Bionic yang mempunyai prestasi yang sangat mantap untuk sesebuah smartphone dan fokus pada perkara yang patut ada saja pada sesebuah smartphone di sebalik menggunakan jumlah yang besar ataupun kapasiti yang besar ataupun perkara yang membuatkan benda tu nampak sangat-sangat gimmick. So itu apa yang aku faham dengan Apple setakat ini untuk iPhone diorang. So guys, korang boleh nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen mengenai Apple dan iPhone 12 series yang bakal diperkenalkan kelak. Dan apa yang aku kongsikan dalam video ni adalah sekadar rumors, leaks, pendapat aku dan kajian aku sajalah. So ada yang betul, ada yang tidak, ada yang korang boleh ambil dan ada yang korang tak perlu ambil pun, dan mungkin pendapat kita berbeza ataupun korang berpendapat yang sama macam aku. Aku rasa cukup kot aku membebel pasal Apple untuk video ni, dan jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.